يا حي يا قيوم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kekuatan kepada kita dan izinnya sama-sama dapat kita berada di dalam suatu majlis ilmu. Dan seperti mana yang kita tahulah, majlis ilmu ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang banyak melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kesungguhan yang kita tunjukkan ini, ia menjadi bukti yang besar untuk kita layak mendapat ganjaran yang telah ditawarkan oleh Allah, seperti mana yang telah dikurniakan oleh Allah kepada hamba-hamba yang terpilih sebelum ini, insya-Allah. InsyaAllah pada tengah hari ini kita berkongsi sepotong hadis Nabi SAW, yang hadis ini menceritakan tentang keadaan hakikat hari kiamat yang kita semua ini akan temui. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu hari Abu Hurairah mengatakan sekumpulan para sahabat datang berjumpa dengan Nabi, lalu mereka tanya kepada Nabi SAW beberapa soalan. Sekumpulan para sahabat datang berjumpa dengan Nabi, mereka tanya pada Nabi, kata, "Ya Rasulullah, hal nara Rabbana yaumal qiyamah?" Adakah di hari akhirat kelak kita semua ini boleh lihat Allah Subhanahu wa taala? Sekumpulan para sahabat datang berjumpa dengan Nabi, dia tanya soalan tu. Dia kata, "Wahai Rasulullah, di hari akhirat kelak boleh lihat Allah Subhanahu wa taala?" Lalu Nabi kata, "Kamu semua ni datang berjumpa dengan aku, tanya soalan yang macam ni. Jadi aku nak tanya kamu balik," kata Nabi. "Hal tudaruna fi ru'yatil qamar lailatal badr?" Nabi tanya balik pada sekumpulan para sahabat tu, kata Abu Hurairah, "Adakah pada hari ini menjadi kepayahan bagi kamu untuk kamu nak lihat matahari ketika mana matahari itu tidak dilindungi oleh awan?" Susah tak nak tengok matahari? Maka para sahabat tu kata, "Qalu la ya Rasulullah." Tak susah, tengok ke langit nampak dah matahari, senang saja. Maka Nabi kata, "Baik, kalau macam tu, aku nak tanya kamu lagi, hal tudaruna fi ru'yatil qamar lailatal badr?" Adakah menjadi kepayahan bagi kamu untuk kamu nak lihat bulan ketika mana bulan itu dalam keadaan purnama? Susah tak nak tengok bulan pada hari ini? Tanya Nabi. Maka jawab sekumpulan para sahabat tadi, qalu la ya Rasulullah. Tak payah bagi kami nak tengok bulan, senang saja. Tengok ke langit nampak dah. Kemudian Nabi kata, qala fa innakum tarawnahu kadzalik. Demikianlah kepada kamu di hari akhirat kelak, kamu boleh lihat Allah Subhanahu wa taala seperti mana mudahnya kamu boleh lihat bulan, seperti mana mudahnya kamu boleh lihat matahari pada hari ini, kata Nabi. Keadaan mana boleh lihat? Maka Nabi bercerita. Nabi kata macam ni, yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah. Di hari akhirat kelak ni, kita semua ni akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat yang dinamakan dengan mahsyar. Dengan mahsyar. Bila kita semua ini dihimpunkan oleh Allah, maka banyaklah peristiwa yang berlaku disebut dalam hadis-hadis yang lain dalam Al-Quran, sebahagiannya keadaan di pada mahsyar itu. Salah satu peristiwa yang berlaku pada waktu itu, bila mana kita semua ni dihimpunkan oleh Allah, Allah mengatakan kepada manusia di saat itu, man kana ya'budu syai'an falyattabi'. Wahai manusia, sesiapa yang menyembah sesuatu perkara yang lain selain daripada aku ketika mana hidup di atas muka bumi dulu, hari ini falyattabi'. Pergi ikut benda tu. Maknanya Allah Ta'ala halau sebahagian orang di saat itu yang syirik dan yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana dulu yang hidup atas dunia ni tak ambil aku ni menjadi Tuhan dalam hidup, hari ni falyattabi', kamu pergi ikut benda tu. Bila Allah Ta'ala herdik begitu, halau manusia, maka Nabi sebut di saat itu, wayattabi'u man kana ya'budu at-tawarid at-tawarid, wayattabi'u man kana ya'budu al-qamar al-qamar. Maka bagi orang yang menyembah bulan,
waktu hidup atas dunia dulu mempertuhankan bulan, hari itu mereka sudah ikut bulan dah. Ni Nabi buat contoh lah, kalau hak sembah bulan, pergi ikut bulan. Wa yattabi'u man kana ya'budu syam asyam. Demikian juga orang yang menyembah matahari, dia ikut matahari dah waktu tu. Ikut Tuhan dia lah. Wa yattabi'u man kana ya'budu at-tawarid at-tawarid. Demikianlah orang yang menyembah berhala, yang menyembah patung, yang menyembah apa semua ni, sudah ikut mereka, Tuhan mereka masing-masing. Inilah yang dikatakan di hari akhirat kelak. Selepas manusia ni dihimpunkan oleh Allah, akan terbahagi kepada dua golongan. Yang syirik, yang kufur, ikut Tuhan mereka masing-masing. Maka setelah golongan ini pergi di padang mahsyar itu kelak, watabqa hazihil ummah. Nabi kata tinggallah umat ini. Berbaki hanya yang berada tu adalah umat ini, yakni orang Islam. Islam yang baik ada situ, Islam hak tak baik pun di situ juga. Yang penting dia ni tak syirik dan tak kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pecahlah dua golongan. Sebut tentang syirik ni, stop sekejap adik. Kalau kita baca sejarah, bila boleh berlaku syirik dalam hidup manusia? Masuk bahasa syirik, ceritalah sikit. Kalau kita baca lah, kalau kita baca terbiasa dengar. Syirik ni dalam hidup manusia ni, dia boleh berlaku selepas 1000 tahun matinya Nabi Adam AS. Ini nak cerita kejahatan, fasik, kemaksiatan dalam hidup manusia ni sesuatu perkara yang lain. Syirik ni kejahatan sesuatu perkara yang lain. Maknanya fasik, dosa-dosa besar, maksiat dalam hidup manusia ni angle lain. Syirik ni angle lain. Kejahatan dalam hidup manusia ni, kalau mengikut sejarahnya, awal-awal hidup manusia tu dah berlaku dah. Contohnya, la im basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadi yadaka. Mudah ceritanya, cerita Habil Qabil tu lah. Kali aqtulak. Cerita Habil Qabil yang semua kita tahu, berlaku perbalahan, permusuhan, pembunuhan. Maknanya, kejahatan dalam hidup manusia, awal-awal hidup tu dah berlaku dah. Tapi syirik ni tak berlaku. Syirik dia boleh berlaku selepas 1000 tahun matinya Nabi Adam AS. Kerana berdasarkan kepada ayat Al-Quran, Allah Ta'ala kata, falamma mata Adamu nasya'a banuhu ala dinih asyarata qurun. Allah Ta'ala kata, tak kala meninggalnya Nabi Adam AS, nasya'a banuhu ala dinih, anak cucu Nabi Adam ni hidup di atas agama Nabi Adam selama asyarata qurun. Selama 10 kurun. 10 kurun, mengikut pengiraan kita, satu kurun bersamaan dengan 100 tahun. Jadi Al-Quran sebut 10 kurun. Maknanya 1000 tahun. Maknanya hidup Nabi Adam, masa berlalu, umur Nabi Adam ni kilah lah, ada kata 900 lebih tahun, ada kata 1000 tahun. Umur 1000 tahun ni, lah kalau ada sistem macam kita hari ni, kalau kerja APF berapa tak tahu. Kita 60, 70 orang. PC 50 orang. Maknanya hidup 1000 tahun. Kemudian matinya Nabi Adam. Berlalu pula masa sehingga 1000 tahun, tempoh ni syirik tak berlaku. Tapi jahat dalam hidup manusia dah berlaku dah. Kemaksiatan, fasik tu. Tapi syirik tak berlaku. Dia berlaku selepas 1000 tahun matinya Nabi Adam AS. Punca boleh berlakunya, disebut oleh ulama sejarah banyaklah punca boleh berlakunya. Antaranya ialah dia selepas pada 1000 tahun mati Nabi Adam ni, sebelum marinya perjuangan Nabi Nuh. Di celah-celah ni Allah Subhanahu Wa Taala telah mengirimkan 5 orang alim yang besar pada waktu itu. 5 tok guru yang besar. Selepas 1000 tahun mati Nabi Adam, nak mari perjuangan Nabi Nuh ni, di celah-celah ni telah hidupnya 5 orang alim yang besar. 5 orang alim ni, kalau tengok dalam surah Nuh, Allah Ta'ala sebut, la tazarunna alihatakum, wa la tazarunna wadda, wa la suwa'a, wa la yarus, wa ya'uqa, wa nasra. Ini 5 orang.
Seorang nama Wadda, seorang nama Suwa'a, Yarus, Ya'uq, Nasrul. Tengok dalam surah Nuh tu adalah 5 orang. 5 tok guru ni, Masya Allah, hidup mereka pada waktu tu bagi ilmu pada orang, boleh bangkit semangat orang untuk dekatkan diri dengan Allah apa semua, menyebabkan timbullah rasa kasih orang terhadap 5 tok guru tadi. 5 tok guru ni timbul rasa kasih dan rasa sayang pada 5 tok guru tadi. Dan sebenarnya dalam Islam pun memang diminta supaya kita begitulah. Tengok orang alim, orang ilmu dia lebih daripada kita. Tengok amalan dia soleh daripada kita, kuat dalam melakukan amal ibadat. Kita kena kasih pada orang seperti ni. Ni tak kita nampak ada orang lebih sikit ilmu, dia nak canggah. Kadang-kadang dia tu tak ada ilmu sangat pun. Maknanya supaya timbul perdebatan, timbul kekhilafan ni orang kita. Islam mengajar orang yang lebih alim pada kita, orang yang lebih soleh daripada kita, terbukti di hadapan kita, kita kena kasih. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika mana bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, kalau nak bercakap soal fiqh ni, habis berkhilah lah dua ni. Dua mazhab berbeza. Tapi Imam Syafi'i ketika mana bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i kata, uhibbus salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku sayangkan orang-orang yang soleh, walaupun aku ni bukan daripada kalangan mereka. Ini tawaduk Imam Syafi'i lah. Bukan daripada kalangan mereka macam mana. Imam Syafi'i pun imam mazhab. Tapi nak kata dia hormat pada Imam Ahmad tu, aku sayangkan orang-orang yang soleh, dia tuju pada Imam Ahmad. Walaupun aku ni bukan daripada kalangan mereka. Mudah-mudahan dengan kasih aku pada orang yang soleh ni, di hari akhirat kelak aku dapatlah syafaat mereka. Itu dia ajar supaya kita ni sayang. Jadi pada waktu tu pun timbul perasaan ni. 5 tok guru tadi mengajar, dia boleh bangkit semangat orang dekatkan diri dengan Allah Ta'ala, menyebabkan timbul rasa kasih di kalangan orang pada waktu itu. Sebahagiannya ada yang taksub lah pada 5 tok guru tu. Bila mana mereka dia timbul taksub, sayang, kasih apa semua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menakdirkan mematikan 5 tok guru tadi dalam tempoh 30 hari. 5 mati ke 5 30 hari. Kalau bahasa kita hari ni kat 1 hari bulan mati seorang. Duduk seminggu pula mati seorang. Tengah bulan mati pula seorang. 20 hari bulan tak dah boleh gaji, mati pula seorang tu. Cukup 30 hari mati ke 5. 5 tu dah boleh gaji. Mana bahasa kita hari ni lah. Tapi tak disebutlah berapa hari bulan tu. Cuma dalam tempoh 30 hari ke 5 ni mati. 5 hak disebut dalam surah Nuh tadi. Wadda, Suwa'a, Yarus, Ya'uq, Nasrun. Ni 5. Bila mati ke 5 ni, menyebabkan sebahagian yang taksub tak boleh terima hakikat ni. Lalu mereka mengatakan tak patutlah Allah Ta'ala ambil ke 5 tak patut. Akhir sekali untuk mengenang balik tok guru yang telah meninggal, lalu mereka bertindak, kata ulama, sawwaru suwaruhum. Lukis gambar. Lukis gambar. Syirik tak berlaku lagi. Patung tak ada lagi. Lukis gambar. Dah orang dulu pandai kau melukis ni. Orang dulu rasa tangan lebih orang dulu daripada orang sekarang ni. Walaupun tak mengaji tinggi macam kita je. Kau samuk, pahak batu, pahak bukit batu yang pejar boleh jadi istana yang besar. Tu piramid Firaun buat. Kalau baca rasa Jepun pernah buat di sebelah Giza tu. Nak buat dengan sistem ikut cara hak Firaun. Ternyata keletihan di kalangan mereka tak boleh nak bangun. Hanya separuh saja boleh. Batu daripada, dan kalau mengikut sejarahnya, tak tahu betul tak betul, batu tingkat bawah ni sebahagiannya diambil daripada Aswan. Aswan ke Giza ke Bandar Keheroh lebih kurang 700-800 km. Dia bawa macam mana? Wallahualam. Jauh. Dengan pengangkutan tak ada apa semua, bawa macam mana tak tahu. Ni tak apalah, tapi nak ceritanya sekadar hanya lukis gambar tu boleh sangatlah. Kalau dia maknanya tak apalah, nanti Firaun boleh baca kan. Tapi nak ceritanya, bila mana mereka bertindak lukis gambar dengan tujuannya, bila mana mari lemah semangat, nak harap tok guru mengajar, tak ada dah, mati dah. Nak bangkit semangat balik, tengok gambar tok guru tadi.
Dia kalau tengok gambar tokoh-tokoh ni, dia semangat ni dia akan mari. Kita tak kenal Mat Kilau. Tak kenal lah, tahulah perjuangan Mat Kilau apa semua, tapi tak tahu selok-belok macam mana. Tapi bila difilmkan balik, ramai mana orang semangat, jadi semangat Melayu orang semua. Siapa tahap bini nak minta pitih dapur pun dia bersilap dulu nak bagi. Maknanya semangat tu jadi pelik. Memang benda tu jadi. Kita ambil dah contoh kita ni sendiri. Siapa dia tokoh agamawan dalam negara kita yang mungkin sebahagian besar orang respect apa semualah, dari sudut kezuhudan, dari sudut kewarakan dia. Siapa dia? Ambillah arwah Tok Guru ni Aziz. Tak apalah dari sudut politik apa semua tu kita letak belakang. Tapi dari sudut ketokohan, keilmuan dia dan kewarakan dia. Kita mungkin dengan arwah Tok Guru berlalu bertahun dah dia ni meninggal. Mungkin kita ingat dah sebahagiannya kewarakan dia, kisah-kisah dia. Tapi bila kita tengok balik gambar dia, kita tengok balik video dia, perwatakan dia, tengok, dia akan mari semangat untuk nak jadi zuhud juga. Zuhud juga dia mari. Tapi mari pun sehari dua hari, lepas pada tu tak jadi balik dah. Tapi tak apalah, nak cerita mari yang semangat. Jadi mereka ni bertindak lukis gambar untuk nak tengok. Ringkas cerita, habis generasi ni, mari anak cucu selepas daripada tu, timbul generasi yang kedua, mewarisi gambar tersebut daripada mak ayah mereka. Lalu ulama kata generasi yang kedua ni mari bertindak naqashuha. Ukir pula dah. Ambil gambar mak ayah dari simpan dulu-dulu ni, gambar Tok Guru tadi, ambil gambar, ukir di dinding, ukir di kayu-kayu, ukir di batu. Dia mula dah. Syirik tak berlaku lagi. Kerana ukiran itu lebih jelas daripada gambar. Tak sembuh lagi. Habis generasi yang kedua ni. Mari generasi yang ketiga. Dia mewarisi ukiran patung tadi daripada datuk nenek moyang mereka ni. Lalu mereka timbul satu pemikiran yang baru. Mereka mengatakan yang sebenarnya, datuk nenek moyang kita dulu-dulu ni belajar dengan 5 Tok Guru tadi, kemudian meninggal, lukis gambar, kemudian ukir pula. Sehinggalah kita semua ni mewarisi patung Tok Guru ni. Yang sebenarnya mereka nak suruh kita ni ambil manfaat ke atas patung ni. Bila timbul pemikiran yang begitu, barulah bermula orang ni ambil manfaat ke atas patung. Kalau mengikut zaman kita hari ni, kalau amalan kita syariat dulu tak tahulah dia beramal macam mana untuk dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau bahasa kita hari ni, nak baca Yasin, dikung ramai-ramai buat bulatan, letak patung Tok Guru di tengah-tengah. Nak solat hajat, mesti kena ada patung Tok Guru depan. Nak buat tahlil ke, nak buat baca Yasin, nak buat mesti kena ada patung Tok Guru tadi. Maka bermulalah orang di saat itu mengambil manfaat ke atas patung tu. Lama kelamaan dia jadi satu pemujaan terhadap patung Tok Guru tadi. 5 Tok Guru disebut dalam surah Nuh tu tak jadi masalah orang selepas pada tu. Maka syirik mula berlaku. Kerana timbul pemikiran yang begitu, nak suruh ambil manfaat ke atas patung. Dia buat andaian sendiri. Kadang-kadang kita orang Melayu pun kadang-kadang berlaku juga benda ni. Kadang-kadang dia boleh kerih ke, ataupun benda-benda hak lama. Daripada datuk nenek moyang dulu-dulu tinggal, kat ayah dia tinggal, siapa-siapa jumpa dalam almari kerih hak lama. Padahal kerih hak datuk nenek moyang dia dulu buat tu, buat perhiasan kat luar tamu rumah begitu je, letak silang-silang begitu. Siapa ke zaman dia ni, dia timbul kata, mesti keramat kerih ni, hak tok aku dulu ni. Lepas tu dengar pula cerita hak pelik-pelik, tok aku ni kalau kat sungai dulu, dia ambil air semayang, buaya duduk kat tepi, sempat habis ambil air semayang tu, buaya tu mampu. Dia tikar masa mana tak tahu. Maknanya dengar cerita-cerita, kita boleh kerih ni, mula nak jadi pelik lah. Nak balut kain kuning, nak perasak, dia nak jadi kesyirik lah. Orang kita pun begitu juga kadang-kadang. Benda-benda hak pelik-pelik ni. Maka timbul begitu, maka berlakulah syirik di saat tu. Bila berlakunya syirik, akhir sekali merebak, patung tu tak cukup, orang ni ukir, orang tu ukir, orang ni ukir, orang tu ukir, orang ni ukir. Akhir sekali syirik ni merebak di atas muka bumi. Maka waktu itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutuskan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh mari, Nabi Nuh berjuang dalam hal ni. Sebab tu sebahagian ulama mengatakan
Nabi yang pertama mengambil tugas sebagai seorang Rasul adalah bermula daripada Nuh alaihissalam. Adapun Adam alaihissalam itu adalah bapa kepada manusia. Sebab Nabi Nuh orang yang mula-mula memerangi, membersihkan akidah manusia ni. Nabi Nuh mari, Nabi Nuh berjuang, membersihkan akidah manusia, sehinggalah yang ikut Nabi Nuh selamat, yang tak ikut dihumbar dalam banjir yang besar. Seperti mana cerita yang kita tahulah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Akhir sekali bersih benda ni, kemudian lepas pada Nabi Nuh, syirik ni mari balik. Maka waktu itulah Allah Ta'ala mengutuskan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam silih berganti. Ringkas cerita sehingga ke zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim sendiri, kalau kita baca kisah Nabi Ibrahim, mari dicelah-celah di kalangan orang ramai mempertuhankan berhala. Berhala kecil, berhala tengah, berhala hak besar, apa semua ni. Bahkan di kalangan keluarga Nabi Ibrahim sendiri itulah adalah pengukir berhala. Mana mari dicelah-celah, syirik ni merebak. Nabi Ibrahim mari berjuang dalam hal ni, membersihkan akidah manusia sehinggalah bersih dalam hal ni. Dan ulama kata selepas daripada Nabi Ibrahim ni di bumi Hijaz. Hijaz ni Mekah Madinah lah. Bumi Hijaz ni selepas pada Nabi Ibrahim ni tak merebak syirik. Bumi Mekah, bumi Madinah tak merebak. Rata-rata orang beramal di atas agama syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Keadaan ni bersih sehingga masa berlalu begitu lama, sehingga sampailah munculnya seorang lelaki yang bernama Amru bin Amir bin Luhai. Amru bin Luhai ni disebut orang ni lah yang mula-mula memperkenalkan patung di bumi Mekah, di bumi Madinah. Syirik ni bermula daripada dia. Amru bin Amir bin Luhai. Amru bin Luhai ni Nabi sebut dalam hadis Bukhari. Nabi kata orang ni di hari akhirat kelak, tempat duduk dia dalam neraka dan khija dia dalam neraka ni duk tarik usus perut dia. Amru bin Luhai dikatakan dia ni adalah pembesar negeri Hijaz. Dan dia ni suka berjalan. Dia pergi ke Syam, dia pergi ke tu, dia pergi ke ni, dia pergi ni. Dia tengok di luar sana semua orang buat amal ibadah, ada benda di hadapan. Akhir sekali dia balik ke bumi Hijaz, Mekah Madinah. Dia tengok orang di Mekah Madinah ni buat amal ibadah, tak ada benda di hadapan. Kosong. Maka Amru bin Luhai ni kata, elok juga kita selarah benda ni. Kira bahasa kita hari ni selarah lah benda ni. Mai hok nu ada, belakang mari tempat kita ni tak ada benda ni. Dengan tujuannya memperkenalkan patung itu untuk litasyawuq lil ibad. Untuk nak selera dalam melakukan amal ibadat. Mari duk semayang tak nampak benda air tak sedap. Paling-paling tak letak cokoh depan. Masa Kelantan panggil cokoh depan. Jadi nampak sedap sikit. Jadi dia ni lah yang dikatakan ambil patung daripada negara Syam, buat balik ke bumi Hijaz. Oleh kerana dia ni pembesar bumi Hijaz, dia seru pada orang-orang ikut. Orang ikut. Ada riwayat mengatakan Amru bin Luhai ni, syaitan ni bagi ilham kepada dia dalam mimpi. Supaya korek balik tanah di Judah. Dipercayai di Judah itu tertanamnya patung-patung zaman Nabi Nuh yang hanyut dalam banjir ni, tertimbuh di tanah di Judah. Maka Iblis bagi ilham dalam mimpi dia supaya korek balik, buat keluar patung untuk guru tadi hak zaman Nabi Nuh ni, perkenalkan kepada orang. Lalu Uzza apa semua ni, mereka memperkenalkan kepada orang. Maka syirik mula berlaku lah di bumi Hijaz, di bumi Mekah Madinah. Berlaku syirik. Sehingga merebak syirik ni, timbulnya hidup zaman jahiliyah apa semua, 200-300 tahun selepas daripada tu, barulah Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mari ni pula, baru Nabi berjuang pula untuk membersihkan akidah manusia. Di celah-celah keadaan orang hidup mempertuhankan berhala. Kita baca kisah Nabi sendiri, hari pembukaan kota Mekah, bagaimana Nabi balik mengarahkan di kalangan para sahabat supaya roboh ke semua berhala yang berada di atas Kaabah. Kaabah yang diasaskan oleh Nabi Ibrahim untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala telah dicemari oleh perkara-perkara syirik ini. Nabi mari, Nabi perintah buang semua habis. Lalu keadaan itu bersih. Kemudian syirik dia mari balik. Sehinggalah perkara-perkara syirik ni tetap ada sehingga akhir zaman. Jadi orang yang syirik ni
suatu hari nanti dihimpunkan di padang mahsyar, Allah Ta'ala akan halau pergi ikut Tuhan kamu masing-masing. Pergi ikut. Balik pada hadis tadi. Setelah golongan yang musyrik, yang syirik ni pakat ikut Tuhan mereka masing-masing di saat itu, maka di padang mahsyar itu berbaki hanyalah golongan ini je, kata Nabi. Yakni orang Islam. Islam yang baik ada situ, Islam yang jahat pun ada situ juga. Jahat ni, Islam yang tak baik lah. Tak baik dengan jahat ni serupa je sebenarnya. Tapi kadang-kadang bahasa tu dia boleh dia bahasa percakapan tu kadang-kadang dia boleh jadi, keadaan orang tu jadi boleh berubah. Padahal kan nak kira makna sama je lah. Tak baik dengan jahat. Dia macam orang cerita lah, zaman dulu ada satu raja ni, dia panggil ahli nujum. Dia suruh tilik di antara battle dengan isteri ni siapa hak meninggal dulu. Ahli nujum ni hak pertama ni dia tak reti untuk jujur. Dia tilik, tengok, tuanku dulu mati. Lepas tu tuanku tanya siapa dia hak meninggal dulu di antara saya dengan isteri ni. Ahli nujum ni sebut betul. Mengikut ramalan saya, tuanku dulu meninggal. Kena pacung ahli nujum ni. Dia tak reti. Kata tuanku dulu meninggal. Pacung. Panggil ahli nujum kedua pula. Dah tahu dah kawan ni kena pacung dah tadi. Ahli nujum ni kedua tengok, tilik, tengok tu aku juga mati dulu. Sudah. Raja ni tanya, di antara battle dengan isteri ni siapa hak meninggal dulu? Dia kata, mengikut ramalan saya, yang meninggal dulu, isteri tuanku meninggal selepas daripada tuanku. Selamat ahli nujum. Dia bahasa tu. Dia jugalah mati dulunya. Ada isteri tuanku akan mati selepas daripada tuanku. Dia bunyi jauh lah mati tu. Padahal dia juga dah dulu mati. Jadi pusing ayat aja jadi lega. Jadi tak kena baca. Maknanya begitulah. Jadi berhimpunnya hak baik Islam yang baik duduk situ, Islam hak tak baik duduk situ juga. Sebut jahat kan jadi masalah pula. Yang penting dia tak syirik, tak kufur pada Allah. Jahat dia je. Tak baik dia je. Tidak mentaati perintah Allah Ta'ala. Tapi dari sudut kekufuran, syirik ni tak berlaku pada diri dia. Bila tinggal umat ini, di saat itu Nabi sebut fayatihimullahu fi suratil lati ya'rifun. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala ni akan muncul di khalayak ramai, dan Allah muncul dengan gambaran Allah Taala yang sebenar yang menyebabkan kita semua ni kenal itu Allah yang merupakan Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Bagaimana Allah Taala muncul? Wallahu a'lam. Apa hak terlintas dalam kepala kita, hak terbayang, hak betul-betul, apa semua tu, itu adalah semuanya makhluk. Bagaimana? Dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi sebut waktu tu Allah Taala muncul menyebabkan kita semua ni kenal. Itu merupakan Malik Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Dan Allah bila mana datang ketika itu Allah mengatakan, wahai manusia, ana rabbakum, aku Tuhan kamu. Maka menyebabkan kesemua kita pada waktu tu duduk dalam dua keadaan. Bagi orang yang di saat tu hak dulu hidup ikut perintah Allah Ta'ala. Sibuk macam mana kerja pun, mari tayi solat Jumaat. Maknanya buatlah apa yang Allah Ta'ala perintah tu. Hak sunat-sunat yang lain tu buat apa semua. Maka duduk di saat tu dalam keadaan orang panggil luruk dada. Allah mujurnya aku dulu hidup atas dunia ni ikut perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh tu buat tu, suruh ni buat ni, suruh tu buat. Tak tahu lagi nak diadili macam mana, tapi waktu tu rasa mujurnya. Orang kata kalau dalam periksa kat boleh jawab. Tak tahu lagi lah macam mana tu, tapi boleh jawab tu kata sedap dah. Boleh jawab. Tak tahu betul tak betul lagi. Tapi boleh jawab luruk dada tu. Tapi di saat tu bagi orang yang tak ikut perintah Allah waktu hidup atas di dunia ni, maka waktu tu Allahu Akbar. Dalam keadaan ketakutan. Rupa-rupanya apa hak dicerita dulu, hak pernah dengar dulu apa semua, berlaku sungguh di hadapan mata pada hari ini. Sebahagian di kalangan mereka ni pula Nabi sebut ada yang mengunjung minta rayuan daripada Allah supaya hantar balik ke dunia, wahai Allah. Hak lepas tu lepas dah, tak nak dah. Tapi balik ni berjanji nak buat amalan yang soleh dah. Tak nak. Tak ada waktu untuk nak bersukaria ni, tak ada. Melainkan kami hanya mengabdikan diri kepadamu, wahai Allah.
Rayu minta kali kedua. Tapi tak dilayan mereka. Ini akhir sekali kita semua ni, selepas dua keadaan manusia begitu, setelah kenal Allah yang merupakan Malik Yaumiddin, Nabi kata kita berdiri dengan begitu lama di padang mahsyar, selepas daripada tu berganjak dah. Berganjak melangkah ikut Allah Ta'ala pergi ke suatu tempat. Bila sampai di suatu tempat, Nabi sebut tempat itulah wa yadribus sirat baina zahraini jahannam. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membentangkan sirat. Dan sirat ni Nabi bagi gambaran baina zahraini jahannam, dibentang di antara dua tebing. Daripada tebing padang mahsyar ke tebing syurga, di tengah-tengah itu adalah jahannam, api neraka. Macam mana wallahu alam, dan ulama berkhilaf dalam hal ni. Di mana mahsyar ni? Di mana mahsyar ni? Adakah dijadikan di dunia ni sendiri ke apa semua, ataupun dalam bentuk yang lain, ataupun Allah Ta'ala buat di tempat yang lain? Tak apalah, tak perlu bersoal jawab dalam hal tu. Bahkan ulama sendiri berkhilaf. Setengah orang dia nak tahu juga kat mana. Sebagai ulama kata dunia ni sendiri Allah Ta'ala hancur apa semua ni, hampa yang balik ada kata buat di tempat yang lain. Itu dalam ilmu Allah Ta'ala. Kita tak perlu soal. Kita Allah Ta'ala buat dah pun banyak benda lagi tak tahu. Kalau nak kaji planet tu planet ni, waktu pun bingung situ je. Pening situ je. Kalau kita kenal pun dunia ni, dunia pun tak habis lagi kita kenal. Mana? Saya lepas raya tu pergi ke Afrika, ke Sudan, misi buat telaga, wakaf telaga. Kita daripada Sudan tu, daripada Khartoum, bandar Khartoum, nak pergi ke tempat gali telaga tu 7 jam, 8 jam naik kereta. Di tengah-tengah padang pasir. Kita kata, boleh ada masyarakat yang hidup dengan cuaca 47 ke 50. Pukul 9 pagi, 47. Pukul 1 tengah hari Zuhur, 50. Dengan padang pasir yang tak ada. Orang kata tak. Kita ni kalau tengok padang, tempat luas ke apa semua, paling-paling tidak dia ada penghujung. Di sana tu nampak bangunan. Tak ada bangunan pun nampak pokok-pokok. Padang pasir ni ibarat kita tengok laut. Tahu? Tak tahu kat mana ujung. Siapa orang penghulu dia kata kalau nak buat rumah ambil tanah. Dia di Sudan tu siapa nak buat rumah, mampu buat rumah ambil tanah. Buat situ home. Oh kalau tempat kita. Maknanya munasabah lah orang kata sistem buka tanah dulu zaman jahiliah dulu dia bertepik je. Setakat mana dengar suara dia, situlah tara tanah dia. Sistem kalau belajar buka tanah dalam Islam dululah sistem zaman jahiliah dulu tu. Dia bertepik je sampai kat mana suara dia sampai, situ dah. Kira tanah dia 7 hektar. Pada pasir tu begitu keadaan. Maknanya banyak tempat benda yang kita tak tahu. Tu Allah Ta'ala buat dah. Setengah orang dia persoal mana pada mahsyar Allah Ta'ala. Tak apalah kat mana. Tapi hakikat setelah kita ni berdiri lama di padang mahsyar, Nabi sebut kita akan melangkah ikut Allah Ta'ala pergi ke suatu tempat. Sampai di satu tempat dibentangkan sirat. Sirat ni dibentang di antara dua tebing. Daripada tebing padang mahsyar ke tebing syurga. Di tengah-tengah itu adalah jahannam, api neraka. Dibentangkan saja sirat tu. Lalu Nabi kata, fa'akuna ana ummati awwala may yujiz. Nabi kata, aku dulu yang akan melintasi sirat. Dan kalau baca hadis tentang kelebihan Nabi kita ni, Nabi dah orang yang pertama mula-mula dibangkit daripada kubur apa semua ni, Nabi orang yang mula-mula. Salah satu tempatnya ialah dibentangkan saja sirat. Aku dulu yang akan melintasi sirat. Kemudian aku tunggu di sebelah sana. Dan akan diikuti oleh umat aku seorang demi seorang, seorang demi seorang, seorang demi seorang. Selesai umat aku akan diikuti oleh umat Nabi-Nabi yang lain. Mengikut zahir hadis ni, walaupun kita semua ni hidup di akhir zaman, akan tetapi kita dulu yang akan dibicarakan oleh Allah Ta'ala. Ini di antara keistimewaan kita lah. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, walaupun hidup hujung-hujung, kita dulu Allah Ta'ala selesai. Cuma orang kadang-kadang dengan hadis ni, dia kata awal-awal sangat, tak nak lah juga Ustaz. Kalau boleh tengah-tengah tu. Main awal-awal sangat. Dia macam orang kena hukuman lah. Kalau sekolah dulu kan, kalau kena rotang 10 orang. Hak mula-mula tu tak nak. Pakak duk berubuk siapa dia pergi dulu. Kalau boleh nak ujung-ujung. Dia kata ujung-ujung tu cikgu disiplin ni letih. Dia berdarah ramai orang.
Jadi masuk kalau kita orang last sekali dia letih tu. Kita pun tunggu hujung. Siapa 9 orang, cikgu disiplin ganti orang. Dia panggil cikgu lain pula, mari awak tu tolong pukul. Saya ada kerja sikit. Kena kuat juga orang 10. Dia baca gitu, pokoknya orang pintar awal lagi. Maknanya begitu. Jadi kerana orang bercakap gitu sebab dia tak tahu keadaan masyarakat tu. Keadaan masyarakat. Jadi keutamaan kita sebagai umat Nabi Muhammad Allah Ta'ala selesai dulu. Selesai dulu di padang masyarakat. Kita nak habis dah ni. Tak dah nak potong tadi. Jadi bila mana kita semua ni melintasi sirat, Nabi sebut di saat tu wala yatakallamu yauma izin illa rusul. Kesemua manusia ni tak boleh bercakap di saat tu. Yang boleh bercakap hanyalah golongan aku je, kata Nabi. Diizinkan oleh Allah. Golongan aku ni maknanya Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kesemua manusia lain tak boleh bercakap. Dan inilah yang mungkin disebut dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka. Jadi Nabi kata, walaupun aku di saat tu boleh bercakap di antara aku ni, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ni. Tapi Nabi kata, aku tak sembang. Melainkan betul-betul aku ambil kesempatan. Di saat Allah Ta'ala izinkan lagi aku bercakap pada waktu tu, aku duduk di sebelah sana betul-betul aku ambil kesempatan yang boleh bercakap ni. Aku angkat tangan dan berdoa kepada umat aku. Waktu dia melintah, Nabi sebut, wa da'war rasulu yawma izin, Allahumma sallim sallim sallim. Ya Allah, ya Tuhanku, tolong selamatlah, tolong selamat, tolong selamat. Dan Nabi kata, aku tak sembang. Tak tanya khabar Nabi-Nabi yang lain. Betul-betul ambil kesempatan yang aku boleh bercakap hanya untuk berdoa pada Allah je. Supaya umat aku ketika mana melintasi sirat, lintah dalam keadaan selamat. Nabi sebut 3 kali, wa da'war rasulu yawma izin, Allahumma sallim sallim sallim. Ya Allah, tolong selamatlah, tolong selamat ni umat aku ni, ya Allah. Demikian hakikat Nabi SAW. Berjuang waktu hidup ni. Berbagai-bagai ranjau duri apa semua. Pergi berhijrah ke Taif. Nak selamatkan manusia daripada neraka Allah Ta'ala. Tak ada kepentingan apa-apa. Tak adalah Nabi berdakwah berhijrah pergi ke Taif. Orang bayar ke. Oleh kerana dia ni Nabi mungkin lebih sikit. Maknanya ataupun sediakan. Tak ada kepentingan apa. Melainkan berjuang untuk nak bebaskan manusia daripada neraka Allah Ta'ala. Habis atas dunia ni di hari akhirat kelak. Nak tolong lagi. Ambil peluang setakat mana ada pada Nabi. Kata berdoa pada umat. Kita rasa kalau gini dah Nabi SAW, kita kata padanglah kalau kita pun kalau seboleh selawat 200, 300 kali satu hari pada Nabi padang. Dengan keadaan Nabi tu nak syafaat pada kita, nak tolong pada kita. Nak berjuang, tolong lagi. Kalau kita kata tak apalah, tiba-tiba Islam ni suruh 500 kali selawat pada Nabi. Anda dikatakan perintah tu diwajibkan, kita rasa padang. Sebab dengan keadaan Nabi ni nak tolong kita. Nabi kata sebab apa aku doa pada umat aku? Kerana keadaan titian sirat tu begitu teruk. Dan Nabi cerita dalam hadis. Cumanya, dah masa nak sampai dah, kita ambil kesimpulan perjalanan kita di hari akhirat demikianlah. Dan salah satu sesuatu benda yang kita perlu di hari akhirat, salah satunya ialah syafaat daripada Nabi SAW. Ala kuliahnya, kuliah pada hari ini, kita perlulah jadi orang yang sentiasa berselawat pada Nabi dan jadilah orang yang dapat menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam hidup. Itu sebagai tanda bukti yang kita ni merupakan orang yang al-hub wal ittiba, yang kasih pada Nabi kita dalam masa yang sama mengikut Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang ringkas tengah hari ini, tak sempat habis hadis ni. Secara ringkas tu tak apalah, mungkin tuan-tuan faham keadaan. Ia memberi manfaat pada kita bersama, insyaAllah, pada diri saya sendiri dan untuk kita semua lah. Maka sekadar tu, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.